Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amirul Hakimi bin Muhammad Idrus, nombor pelajar 2021791857. Ingin membentangkan hasil kajian kami. Kajian dan sejarah berkenaan tokoh Islam dan fahamannya telah membuktikan bahawa segala ilmu berkaitan Islam adalah saling berhubung kait dan penting untuk membina jati diri yang kukuh dan tetap. Seorang tokoh ilmu falsafah yang berketurunan Melayu ini telah menjadi contoh teladan yang baik dan telah membuka mata semua pihak bahawasanya bangsa Melayu kita ini mampu memberikan sumbangan kepada dunia. Tokoh ini dikenali sebagai Syekh Naqib Al-Atas. Beliau juga mahir dalam bidang sains, teknologi falsafah, metafizik dan merangkumi bidang sejarah, kebudayaan dan kesusadaraan. Nama penuh beliau ialah Syekh Naqib Ibni Ali Ibni Abdullah Ibni Muhsin Al-Atas, dan beliau dilahirkan di Bogor, Jawa, dan membesar di Johor. Beliau telah mendapat pendidikan awal dalam ilmu-ilmu keislaman melalui keluarganya di Bogor, manakala melalui keluarganya di Johor, beliau telah mengembangkan dasar-dasar bahasa, sastra dan kebudayaan Melayu. Syekh Naqib menyambung pengajiannya di Zahara School, kemudiannya di English College. Setelah menamatkan sekolahnya di peringkat menengah, pada tahun 1951, beliau telah direkrut ataupun telah menjalani ketenteraan di Royalty Military Academy, Sandhurst, England. Namun, disebabkan minatnya mendalam tentang ilmu, beliau telah menghentikannya dan telah menyambung pengajiannya di Universiti Malaya di Singapura. Walaupun pada ketika itu beliau telah mendapat pangkat dan jawatan di dalam tempat tersebut. Beliau juga turut menuntut ilmu di Kanada, iaitu Universiti McGill, dan telah mendapat banyak pencapaian di sana. Antara pencapaiannya ialah berjaya memperoleh ijazah MA daripada universiti tersebut, serta mendapat beasiswa yang dibiayai penuh oleh Canada Council Fellowship. Setelah tamat pengajiannya di Kanada, beliau telah pulang di tanah air untuk menabur bakti kepada kepada masyarakat kita. Antaranya ialah sebagai ketua bahagian sastra di Jabatan Pengajian Melayu di Universiti Malaya, serta di UKM beberapa tahun kemudian sebagai individu penting dalam penubuhan Fakulti Sains dan Pengajian Islam. Banyak jasa telah ditaburkan oleh beliau dalam bidang kesastraan dan budaya Melayu Islam. Antara sumbangan beliau ialah Syekh Naqib ini telah menghuraikan teori asli mengenai kedatangan Islam ke tanah Melayu daripada tanah Arab yang disebarkan oleh golongan mubalik, bukannya pedagang. Selain itu, Al-Atas telah menubuhkan Institut Bahasa, Kesusadaraan dan Kebudayaan Melayu di UKM pada tahun 1973, yang mana kemudiannya telah ditukar menjadi Akademi Alam dan Tamadun Melayu pada tahun 1993. Sumbangan lain beliau ialah beliau juga merupakan sarjana pertama yang menemukan dan menghitung tarikh yang tepat yang terpahat pada batu bersurat di Terengganu. Beliau juga berjaya memecahkan teka-teki penyusunan period kalender Melayu Islam dengan betul melalui kajiannya terhadap manuskrip Aqaid An-Nafasi, serta banyak lagi sumbangan yang telah beliau curahkan untuk negara, bangsa serta agama. Saya Ahmad Daniel bin Ahmad Daud yang bernombor pelajar 2021951947. Saya akan membincangkan cabaran-cabaran dalam kajian sejarah berdasarkan pemerhatian terhadap karya Al-Atas. Yang pertama, cabaran dalam pendidikan sejarah, manakala yang kedua, cabaran dalam kajian dan penulisan sejarah alam Melayu. Cabaran dalam pendidikan sejarah. Kesedaran ke atas kepentingan pendidikan sejarah merupakan salah satu unsur penting dalam pembinaan negara. Namun, kesedaran tersebut didapati semakin merosot ketika ini memandangkan pelbagai isu yang tercetus di kalangan masyarakat ada hubungnya dengan kegagalan rakyat menghayati dan memahami sejarah negara sendiri.
Antaranya termasuklah isu-isu pertikaian terhadap institusi raja dan pertikaian ke atas hak orang Melayu yang dianggap sebagai kaum pendatang. Dalam mengulas isu-isu tersebut, Ku Kai Kim dalam satu temubual beliau dengan wartawan milenial Muslim menyatakan bahawa masalah ini akibat masyarakat Malaysia yang jahil sejarah-sejarah amat penting untuk memberi penjelasan kepada golongan muda. Jika tidak, mereka akan menjadi orang dewasa yang cukup jahil dan akan mudah terpengaruh dengan pandangan-pandangan yang boleh merosakkan perpaduan kaum tanpa merujuk kebenaran yang hakiki. Yang seterusnya, cabaran dalam kajian dan penulisan sejarah alam Melayu. Banyak cabaran telah muncul di tengah-tengah kekeliruan manusia di sepanjang sejarah, tetapi barangkali tidak ada yang lebih serius daripada cabaran yang dibawa oleh peradaban Barat pada masa kini. Konfrontasi antara Islam dan Barat merupakan antara cabaran utama yang dilihat oleh Al-Atas, termasuklah dalam bidang kajian dan penulisan sejarah Islam di alam Melayu. Dalam konteks ini, golongan kolonial dan orientalis Barat dilihat sebagai pelopor pemikiran sejarah yang merujuk kepada bentuk pengkajian awal yang telah bermula pada kurun ke-20. Ini termasuklah dalam perbincangan manuskrip dan pelbagai lagi sumber sejarah yang lain, maka tidak hairanlah jika kaedah perbincangan tersebut adalah berdasarkan filologi Barat yang berkembang ketika itu. Berikut merupakan kaitan dengan isu semasa. Berdasarkan perbincangan hujah yang dibincangkan, dapat dikaitkan dengan isu semasa apabila Persatuan Lembaga Pengurus Sekolah Cina Malaysia Dongzong pada tahun 2020 menyerahkan memorandum penolakan pembelajaran tulisan Jawi di sekolah vernakular kepada Kementerian Pendidikan. Memorandum diserahkan pengerusi Dongzong Tan Tai Kim bersama dua pertubuhan Tamil disertai pengarah Child Information Learning and Development Center K. Arumugam dan Presiden Tamil Foundation. Tai Kim berkata pihaknya telah membantah pelajaran tulisan Jawi tetapi perlu dipersetujui secara sukarela oleh Persatuan Ibu Bapa dan Guru, Ibu Bapa dan Murid, bukan secara paksaan yang boleh menimbulkan kebimbangan masyarakat Cina serta India. Kesimpulannya, berdasarkan keterangan dalam bab ini, maka jelas menunjukkan bahawa sumbangan yang diberikan oleh Al-Atas dalam memartabatkan sejarah dan kebudayaan Melayu adalah amat besar. Begitu juga dengan cabaran-cabaran tertentu yang kemudiannya mendorong beliau untuk memperjuangkan idea dan konsep sejarah yang benar dalam kajian dan penulisan sejarah Islam di alam Melayu. Bagi cabaran-cabaran tersebut, khususnya dalam mengembalikan makna diri Melayu, telah membuktikan betapa besar peranan agama Islam dan bahasa Melayu itu sendiri dalam membentuk identiti bangsa Melayu. Di sinilah sejarah itu memainkan peranan, iaitu dengan memberikan kesedaran kepada bangsa tersebut mengenai asal-usul bangsa dan jati diri mereka. Sekian, terima kasih.